Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat pada malam ini mengadakan tazkirah ringkas sempena dengan majlis melihat anak bulan Ramadan al-Mubarak. Dan seperti yang telah kita dimaklumkan tadi, anak bulan telah kelihatan dan insya-Allah rakyat ataupun umat Islam di Malaysia dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya akan mula berpuasa pada esok hari. Jadi insya-Allah kita akan malam ini memulakan salat tarawih ataupun qiyam Ramadan. Dan tuan-tuan, di antara nikmat yang paling besar yang kita sepatutnya bersyukur, doa sebahagian daripada kita supaya dipanjangkan usia, diberikan umur untuk bertemu dengan bulan Ramadan, telah dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebahagian kita yang telah dipanggil balik pulang bertemu dengan Allah Azza wa Jal sebelum daripada bertemunya bulan Ramadan. Jadi bagi sesiapa yang masih berpeluang untuk melangkah masuk ke dalam bulan Ramadan pada malam ini merupakan suatu kurniaan, anugerah, rezeki yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Mungkin kita sempat menyelesaikan 30 hari dalam bulan Ramadan ini, dan mungkin juga sebahagiannya ataupun mungkin Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa kita pada bila-bila masa. Jadi pada malam ini, oleh kerana saya nak mengisi sedikit ruang yang diberikan oleh pihak Jabatan Mufti, saya nak kaitkan dengan apa yang dibaca oleh imam tadi dan juga merupakan ayat yang menjadi dalil tentang wajibnya berpuasa. Allah Azza wa Jal berfirman di dalam Al-Quran, di dalam suratul Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman, diwajibkan. Di sini dalil yang mengatakan puasa itu wajib. Diwajibkan kepada kamu berpuasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti mana diwajibkan kepada orang-orang sebelum daripada kamu. Ada beberapa perkara yang mungkin saya boleh sentuh di awal perbincangan kita. Yang pertama, Al-Quran menyebut secara umum, Al-Quran menyebut secara umum diwajibkan kepada kamu berpuasa. Perkataan diwajibkan kepada kamu berpuasa itu tidak menjelaskan bagaimana tata cara berpuasa. Ini poin yang besar yang kita patut ambil, kerana ayat ini menjadi prinsip kepada semua ibadat yang ada dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala disebut diwajibkan kepada kamu berpuasa, tanpa Al-Quran menjelaskan waktu berpuasa, tempoh masa berpuasa, perkara yang membatalkan puasa, perkara yang boleh dilakukan dalam keadaan berpuasa. Quran kata diwajibkan kepada kamu berpuasa. Kalau tuan-tuan baca ayat itu, Allah Subhanahu wa taala kata diwajibkan berpuasa. Timbul persoalan di dalam diri kita, bagaimana kita nak berpuasa? Nampak? Demikian juga kalau kita baca ayat yang berhubung dengan salat.
diwajibkan kepada kamu dirikan salat dan keluarkan zakat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tak memperincikan bagaimana cara untuk mendirikan salat, waktu salat, rukun salat, perkara yang mesti dilakukan sebelum salat. Quran tak detailkan. Maka sebab itu apabila kita nak berpuasa, bukan sahaja semata-mata niat kerana Allah, tetapi cara untuk kita berpuasa juga mesti terikat dengan cara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ peranan Nabi. Di situ peranan sunnah. Quran mewajibkan kita puasa, tetapi Quran tidak menerangkan bagaimana cara untuk kita berpuasa. Ada Quran habaq. Quran habaq secara umum. Kan? Kemudian Nabi SAW dihantar untuk mengajar kita macam mana nak berpuasa. Maka sebab itu apabila besok kita berpuasa tak boleh lari daripada cara Nabi SAW berpuasa. Baik, sebab itu apa yang dibawa oleh Al-Quran dijelaskan oleh hadis Nabi SAW. Sebab itu di atas dasar ini, maka bermula pada malam ini, dan tuan-tuan akan tengok dalam beberapa hari ini akan mula tersebar di grup-grup WhatsApp dan juga di Facebook dan media-media sosial berbagai bentuk amalan, berbagai bentuk tata cara ibadat, berbagai bentuk fadilat-fadilat yang mana sebahagiannya tidak ada sandarannya daripada Al-Quran dan Sunnah. Saya tak katalah salah, tapi kita dah dapat mesej, saya minta maaf, mohon maaf, kan? Nak minta maaf tu bila-bila masa pun boleh. Tapi adakah disyariatkan mesti kita minta maaf pada malam pertama Ramadan? Tak ada. Sehingga satu orang kalau dia tak minta maaf dalam bulan puasa, dia rasa macam tak kena. Sedangkan benda itu tak diwajibkan. Besok kita akan berpuasa. Dan tuan-tuan semua jangan risau. Antara perkara yang susah untuk batal ialah puasa. Kita duk rasa macam puasa ni paling mudah nak batal. Takutlah kita. Malam ni pakat duk sebutlah nak niat. Sedangkan malam ni dia mari tarawih pun sebenarnya dia dah ada niat untuk puasa esok. Kan? Jadi besok kita bermula puasa. Puasa mengikut tuntunan cara Nabi SAW. Nampak? Sebab itu tuan-tuan, Allah Azza wa Jal apabila dia wajibkan puasa ni, dia kata seperti mana orang-orang sebelum daripada kamu. Di kalangan ahli tafsir dia sebut apa? Orang-orang sebelum daripada kamu itu ialah Yahudi dan Kristian. Maknanya puasa ini ialah suatu benda yang telah disuruh oleh Allah telah lama sebelum daripada kita ni. Allah dah suruh umat-umat terdahulu untuk berpuasa. Sebab itu kita dengar tentang hadis puasa siapa? Sebaik-baik puasa ialah puasa Daud alaihissalam. Nampak tak? Kemudian kita belajar tentang puasa Ashura. Siapa golongan yang pertama puasa Ashura ni? Puasa Ashura ni dia berkaitan dengan Nabi Musa, yang mana orang-orang Yahudi berpuasa Ashura. Artinya syariat puasa ni, ibadah puasa ni bukan cerita umat ni saja, tetapi seperti orang-orang sebelum daripada kamu. Baik tuan-tuan, saya nak pergi belakang sikit. Dalam bulan Ramadan ni kita akan jumpa macam-macam ibadat yang orang petua suruh buat, orang amal suruh, orang macam-macam lah, kan? Doa ada yang kata kalau tuan-tuan tak mau dahaga, tuan-tuan baca inna a'tainakal kautsar. Yang ni tuan-tuan semua saya nak ijazahkan malam ni amalan ni. Siapa yang esok tak mau dahaga baca inna a'tainakal kautsar, maka dia tak akan rasa dahaga.
Tapi bila kita tengok dalam hadis Nabi SAW, bila Nabi dahaga, Nabi mandi. Orang tanya sahabat, sahabat tanya Rasulullah, kenapa engkau mandi? Rasulullah kata, panas, dahaga. Tak, saya nak sebut apa? Okey, baik. Tuan-tuan, ibadat ialah sesuatu yang Allah suka. Okey, kita setuju. Al-ibadah ismun jami' li kulli ma yuhibbullah wa yardah min al-aqwal wal af'al. Apa sahaja yang Tuhan suka, Tuhan redha, dia akan jadi ibadat. Ibadat ni benda yang Tuhan suka. Masalah besar kita dia, macam mana kita nak tahu Tuhan suka? Ni saya nak bawa ayat ni, ayat puasa ni sampai pada akhir nanti. Kita ambil faedah sikit lah. Saya pun tak lama pasal sampai kita nak sembahyang tarawih. Kita kata ibadah, apa yang Tuhan suka. Soalannya yang patut kita jawab dan patut kita tanyakan, bagaimana kita nak tahu Tuhan suka? Sebab kalau kita tengok orang ramai, dia macam-macam. Dia kata yang ni ibadat, yang ni kita bagus buat, yang ni kita kena amal, yang ni kita kena baca. Dan tuan-tuan tengok dalam bulan puasa ni macam-macam fadilat, macam-macam ibadat, macam-macam benda depa akan sebar daripada pagi sampai ke malam. Soalannya, macam mana kita nak tahu Tuhan suka satu ibadat? Okey, baik. Jawapan ringkasnya, kita akan tahu Tuhan suka ni apabila dia suruh kita buat. Betul tak? Ha? Macam kita nak tahu mak kita suka apa, kita nak tahu isteri kita suka apa yang dia suruh tu dia sukalah. Kalau kita nak tahu apa yang dia tak suka, kalau dia suruh, tanda dia suka. Kalau tanda dia tak suka, dia akan larang benda tu. Setuju tak? Kita kena setuju asas ni dulu. Kita kena setuju asas ni. Apa sahaja yang Tuhan suruh, itu tanda dia suka. Tak mungkin Tuhan suruh tapi benda tu dia benci. Betul tak? Okey, now, macam mana kita nak tahu benda yang Tuhan benci? Tuhan benci apabila dia larang kita buat benda tu. Nampak? Setuju tak? Okey, baik. Baru kita boleh jawab soalan ni. Puasa ni Tuhan suka ke tak? Tuhan suka ke tak? Macam mana tuan-tuan tahu kata Tuhan suka? Soalan nombor 2. Soalan menjawab soalan. Sebab itu, sesiapa sahaja yang mendakwa benda ni Tuhan suka, benda ni Tuhan bagi pahala, benda ni Tuhan nak kita buat, kita akan tanya, di mana yang Tuhan suruh benda ni? Bila kita, tuan-tuan, orang kata, hang kalau nak buka puasa, hang baca doa ni. Hang kalau mangkit sok, hang buat amalan ni. Hang semayang 2 rakaat Jumaat yang keempat dalam bulan Ramadan. Esok Jumaat yang pertama hang buat solat ni. Kita akan tanya, Tuhan suka ke tak? Pasal nak jadi ibadat, Tuhan kena suka, Allah kena suka. Dia kata Allah suka lah. Kalau Allah suka, di mana yang Allah suruh? Sebab untuk kita mengetahui Allah suka ataupun tidak, ialah pada suruhan dan larangan dia. Kalau orang tanya kita, puasa ni Tuhan suka? Tuhan suka tak puasa ni? Suka. Apa bukti Tuhan suka? Dia suruh kita puasa. Bukan takat kita yang dia suruh. Dia suruh orang-orang dulu juga puasa. Memang dia suka. Okey, baik. Dapat? So, tuan-tuan tahu tak Tuhan suka ke tak? Tuhan suka. Apa bukti Tuhan suka? Dia suruh kita puasa. Dia wajibkan kita puasa. Dan dia juga suruh orang-orang dulu puasa. Bukan, tuan-tuan, kita tak boleh jual nama Tuhan ni. Kita tak boleh jual nama Tuhan. Contoh lah. Satu orang nak main rumah tuan-tuan. Suami tuan-tuan kata, buat gulai. Dia suka makan gulai. Kita akan tanya suami kita, tahu mana kata dia suka makan gulai? Dia suruh buat gulai. Clear. Tuan-tuan faham tak? Okey, baik. Sekarang ni kita memang dah tahu kata Tuhan suka puasa. Maka sikap orang beriman apa dia?
Baru nak pergi ke situ. Ini poin yang penting ni sebelum kita nak masuk satu Ramadan. Dah masuk dah. Belum kita nak puasa esok. Tuan-tuan, saya dan tuan-tuan, kita ialah orang yang beriman. Kita adalah orang yang beriman. Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita menjawab, kita orang beriman. Apa yang Tuhan suka, orang-orang beriman bagaimana? Apa kata Nabi? Sesiapa yang suka kerana Allah, benci kerana Allah, memberi kerana Allah, menghalang kerana Allah, maka sempurnalah iman dia. Maka apabila kita mengaku kita beriman, maka kita juga akan suka dengan puasa. Itu poin yang saya nak pergi tu. Saya nak tanya tuan-tuan, jujurlah, tuan-tuan suka dah esok puasa? Nak jawab tak suka lagu mana, dah bubuh dah sudah. Dan saya nak tanya tuan-tuan ni, tuan-tuan suka tak puasa esok ni? Hari ni Kelang Kabut lah, Perlis jam. Malam ni pun tuan-tuan tengok, sekejap lagi tuan-tuan balik kan, tuan-tuan balik tengok kok jalan habis. Selain daripada masjid penuh, kedai makan penuh, macam tak boleh makan dah. Tuan-tuan, sebelum saya nak pergi ceramah, saya nak ceramah sikit lah ni. Sebelum saya nak pergi saya nak ceramah, saya pun sebenarnya dah cuti ceramah ni, tapi oleh kerana arahan Jabatan Mufti saya kena mai lah kan. Kalau tidak saya tak boleh ceramah terus. Okey. Tahu lah tadi. Okey. Saya nak sebut kat tuan-tuan, manusia bila dia masuk ke dalam bulan Ramadan, dia akan melihat mengikut sudut pandang dia. Setuju tak? Okey. Orang beriman, contoh macam inilah. Saya tanya, sebelum saya ceramah ni, saya tanya dulu tuan-tuan. Orang yang meniaga, bila masuk bulan Ramadan, apa dia fikir? Orang meniaga. Orang meniaga ni tuan-tuan, apabila dia masuk bulan Ramadan, dia akan fikir apa? Tang mana sesuai nak pergi pacok kemah. Pasal dia orang meniaga. Betul tak? Jawatan kuasa masjid pun bila dekat dengan bulan Ramadan, dia fikir apa? Dia fikir ni bulan puasa ni, siapa dia pula nak buat buka puasa ni, nak buat program ihya Ramadan ni. Waktu dia fikir, setiap orang masuk ke dalam bulan Ramadan berdasarkan sudut pandang apa yang menjadi keutamaan dia. Tuan-tuan faham tak? Semua orang masuk dalam bulan Ramadan. Saya dan tuan-tuan kita masuk. Tuan-tuan saya fikir apa? Saya kata ini bagus. Apa dia? Saya sebagai penceramah, bulan Ramadan ni bulan nikmat lah. Pasal apa? Pasal pejabat-pejabat kerajaan, semua majlis-majlis semua nak pakai penceramah. Saya fikir apa tu? Tuan-tuan fikir apa tu? Tuan-tuan tak fikir lah pasal tuan-tuan bukan penceramah. Yang mak-mak, apa dia pun nak fikir mak-mak ni? Ni mak-mak duk fikir apa bila masuk bulan Ramadan? Selain daripada depa fikir nak pi telekuh nak pakai apa, depa akan fikir apa? Bulan puasa nak masak apa? Nak masak apa itu dipikir oleh mak, tak dipikir oleh pak. Tuan-tuan fikir nak masak apa? Tuan-tuan fikir tak? Tuan-tuan tak fikir, tuan-tuan nak fikir nak ngangong apa? Tuan-tuan faham? So sebab tu saya tanya tuan-tuan, sekarang tuan-tuan dah masuk dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan masuk dalam bulan Ramadan, apa yang tuan-tuan fikir? Jika tuan-tuan masuk dalam bulan Ramadan, tuan-tuan fikir bila nak boleh khatam Quran, nak tadarus di mana, nak tarawih di mana? Artinya tuan-tuan memikirkan bagaimana nak manfaatkan betul-betul Ramadan ini dengan ibadah, maka tuan-tuan masuk dengan view yang betul dan jelas. Ada orang tuan-tuan, saya termasuk saya lah, saya fikir apa? Saya fikir yang pertama, masuk Ramadan ni ada makanan yang tak ada bulan lain, aku kena beli. Martabak ke, popiah ke, kan? Orang nak fikir, hak yang kaki makan dia akan fikir kaki makan. Kan? Boleh tak? Okey, baik. Now, kita semua sekarang ni masuk dalam bulan Ramadan, betul view kita. View kita apa? Kita masuk sebagai mukmin.
Mukmin bila dia masuk dalam bulan Ramadan, dia memikirkan bagaimana Ramadan itu boleh mengampunkan dosa dia. Itu pandangan yang jelas. Bulan ni tuan-tuan, bulan yang Tuhan ampunkan dosa orang. Pasal itu hadis-hadis Ramadan kebanyakannya berkait dengan keampunan Allah. Okey, now sambung sikit. Allah Subhanahu wa taala ceritalah lepas tu, diwajibkan kepada kamu berpuasa seperti orang-orang terdahulu. Kemudian Allah kata ayyaman ma'dudat, pada hari-hari yang tertentu, kan? Faman syahida minkumus syahr falyasum, siapa yang melihat anak bulan hendaklah dia berpuasa. Kemudian siapa, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar, siapa yang sakit ataupun bermusafir maka bolehlah dia berbuka puasa dan menggantikan pada hari-hari yang lain. Setelah Tuhan cerita tentang ayat puasa, Tuhan selit dengan dua perkara besar di hujung ayat tu, 183, 184, 185 sampai 186. Tuan-tuan balik tengok, 183, 184, 185, 186. Ini core kepada puasa. Tuhan sebut satu benda, apa dia? Tuhan cerita tentang puasa ni, tentang siapa yang sakit, musafir apa semua, Tuhan sebut yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Apabila Tuhan cerita tentang puasa, Tuhan ikat, Tuhan tegaskan di hujung ayat itu, Allah mengkehendaki kepada kamu hamba-hambanya kemudahan di dalam urusan agama, dan dia tak suka kamu diberikan kesusahan. Artinya apa? Sebab ada orang dia fikir puasa ni susah. Dan ada orang pula seperti yang kita duk sebut, puasa ni kalau kita tak belajar dari sudut dalil yang betul, kita akan kira payah nak puasa. Nak korek hidung tak boleh, nak korek telinga tak boleh, nak titik ubat mata tak boleh, nak rasa makan tak boleh. Macam-macam ni duk kira nak batal. Ada juga, tak tahulah, ini perbahasan lah, perbahasan fuqaha lah, tak apalah mereka bahas. Tetapi sesiapa yang membuang najis kemudian dia memasukkan balik najis itu, maka batal lah puasa dia. Tu dia kita duk fikir, benda keluar macam mana boleh ghostan masuk boleh? Tak apalah, memang ada lah perbincangan tu. Tapi benda-benda yang macam ni, Tarawih itu tak susah. Apa yang susah? Tarawih itu ialah salat malam, salatul lail mathna wa mathna. Sebab itu agama ni Tuhan nak tekankan apa? Tengok, Allah dia cerita puasa, kemudian Allah tekankan, Allah mengkehendaki kemudahan ke atas kamu dan dia tidak menginginkan kamu untuk susah. Agama mudah. Dan itu yang kita nak terjemahkan dalam ibadat puasa ni. Puasa ni mudah, salat tarawih tu mudah, tadarus Al-Quran itu mudah. Semua yang berkaitan dengan ibadah ni mudah. Ini semayang tarawih pun dia cerita, ui payah nak semayang tarawih. Semayang tarawih tu tak payah. Tu yang campur mai ikut tengah tu, salawat ni, tu imam pun lama dah kan, Habibuna ke Syafi'una ke kan. Yang mudah sikit Habibi itulah, Wahabi tu. Wahabibuna benda tak ada, pi tambah ke atas memang jadi payah. Tuan-tuan faham tak? Benda yang Nabi tak ajar, benda yang Nabi tak buat, pi tambah ke atas, payah tak? Pasal apa payah? Pasal bukan ajaran Nabi. Puasa yang jadi payah ni pasal apa? Pasal pi tambah benda yang Nabi tak buat. Sesuatu yang Nabi tak ajar, yang Nabi tak buat, yang para sahabat tak amalkan, apabila dijadikan agama, kesudahannya dia jadi payah. Tuan-tuan, itulah kesudahan kepada tambahan, tokok tambah ni, dia akan pergi jadi payah kerana dia bukan ajaran yang sebenar. Dia bukan ajaran yang sebenar. Tuan-tuan nampak?
Maka orang boleh mari salat tarawih mengikut kadar kemampuan dia, kan? Kalau dia tak boleh awal, dia boleh buat kemudian di hujung malam dengan kemampuan yang dia boleh buat, tanpa diikat dengan beberapa rakaat. Mesti 20, mengikut kadar kemampuan. Nak buat tak salah 20 ke 36 ke. Tetapi jangan kita kata 20 je tarawih, 8 bukan. Oh, ini melampau. Baik. Berikutnya, saya juga nak sebut Allah Azza wa Jal disebut di hujung ayat tadi ini. Apa dia? Allah Subhanahu wa taala sebut habis dah cerita bab puasa, dan dia nak agama itu mudah. Agama itu mudah. Boleh Dulu tuan-tuan, ada sebahagian orang dia masuk Islam, dia bawa bekas ni, bekas tin ke apa, duduk idak ludah. Pasal apa? Pasal takut tertelan ayak liuk. Oh. Sakar. Sedangkan puasa nak batal ni cukup susah. Melainkan tuan-tuan masak nasi, goreng ikan, makan habis sepinggan, batal. Sebelum nak pi kepada makan tu. Baik, berikutnya, Allah tutup cerita puasa ni dengan apa? Ayat saya nak tanya ayat puasa ayat 183 186. Allah tutup dengan apa? Allah mengakhiri cerita puasa ni dengan cerita yang tak ada kaitan dengan puasa, iaitu doa. Doa. Sebab itu bulan puasa ni selain daripada bulan Quran, selain daripada bulan keampunan, dia juga kita boleh sebut sebagai bulan doa. Di hujung ayat itu Allah Subhanahu wa taala cerita apa? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ini ayat yang selalu kita akan dengar. Mula cerita tentang puasa tu, cerita tentang diwajibkan puasa, seperti mana orang terdahulu, siapa yang melihat anak bulan hendaklah dia berpuasa, siapa yang musafir dan sakit boleh mengganti pada hari yang lain, siapa yang tak mampu boleh membayar fidyah. Cerita puasa. Lepas tu Allah tutup apa? Dan mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku. Saya nak sebut sikit kat tuan-tuan. Ulama tafsir dia bawa satu contoh yang menarik. Siapa-siapa yang rajin baca Quran, soalan-soalan yang ditanyakan di dalam Al-Quran, selalunya Allah akan jawab macam mana? Allah akan jawab apa? Qul. Saya bagi contoh. Yas'alunaka 'anil mahid. Bisa jumpa dah ayat tu? Dan mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang haid. Qul, katakanlah kepada mereka, haid itu kotor. Sebelum nak jawab tu Allah kata qul, katakanlah haid tu apa dia? Kotor. Fa'tazilun nisaa fil mahid, jauhilah wanita di dalam haid. Nampak? Yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka 'anil khamr. Semua ayat yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad. Semua kalau tuan-tuan tengok ayat yang lepas daripada itu, qul, katakanlah, jawablah. Hanya satu saja ayat yang Allah tak sebut jawablah. Allah terus habaq. Ayat apa? Ayat doa. Tak percaya balik tengok. Cross check. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, apabila mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku. Quran tak kata qul, katakanlah aku dekat. Tak. Terus Allah habaq, aku dekat. Nak habaq kata qul pun tak sebut dah. Qul pun tak ada dah. Terus fa inni qarib, aku dekat. Maka saya menyeru tuan-tuan semua, termasuk saya, apabila kita ada hajat, doa teruslah kepada Allah. Kerana saya nampak dan kita akan terus menerangkan kepada masyarakat, walaupun semakin kuat dia punya
momentum, dia punya gerakan tu, dia punya pembawakan itu apa dia? Sekelompok manusia ni saya sebut ni, sekelompok manusia dia seronok orang berasa jauh daripada Allah. Betul tak? Saya bagi contoh macam ni lah. Tuan-tuan, saya nak bagi contoh orang besar ni. Siapa dia kita bagi contoh? Okey, saya bagi contoh Tok Imam. Tok Imam pun bolehlah, Tok Imam pengusi masjid, pengusi orang besar pengusi. Katalah saya baik dengan pengusi, saya rapat dengan pengusi. Tuan-tuan perlu nampak saya rapat dengan pengusi. Tuan-tuan, saya tentu tak suka orang rapat dengan pengusi pasal nanti saya tak boleh buat apa lah. Tapi saya akan buat create, boleh hang tolong habaq kat pengusi. Aku nanti aku tolong bercakap, pasal orang lain bercakap aku tak tahulah. Contoh macam itulah. Sekejap lagi saya buat contoh orang marah pula. Saya bagi contoh orang tak marah. Boleh tak hang pi habaq kat pengurusi kata aku nak minta dia bagi menikah anak aku. Okey, aku tolong urus. Mujuk hang suruh aku habaq. Pasal pengurusi kalau orang lain habaq, dia tak melayan. Dia tak dengar. Aku habaq dia lengak. Kalau ada apa-apa pun hampa habaq kat aku nanti cakap dekat dia. Orang lain pi cakap tak jalan. Dia rapatlah. Bila dia rapat, dia tak suka orang lain rapat. Sebab apa? Dia tak boleh buat untung. Tuan-tuan faham tak? Ni saya nak abang ni modus operandi puak-puak yang duk kata kita tak boleh minta kat Tuhan terus, kita nak kena pi kubur, tok wali, tok kamat apa semua ni. Poin dia di situ. Poin dia apa? Tak boleh buat duit. Sekali saya catat duit tahu nak. Kalau tuan-tuan mai kat saya, dia kata ustaz tolong baca ayat, saya kata pi balik baca diri lah. Pi balik baca diri, tak boleh bisnes. Tapi kalau saya kata ustaz tolong baca, saya baca ni 2-3 orang tu saya tak mau nak cerita lah, tak mau nak riak lah, tapi 2-3 orang saya baca tu lega lah. Saya baca tak lega, itulah adalah tak kena tak mana. Jadi orang akan nampak apa? Dia akan nampak kalau kita nak minta kat pengusi tadi, kita kena pi habaq kat dia. Pasal apa? Pasal kalau kita pi habaq terus tak jalan. Tapi kalau kita pi habaq kat dia jalan. Yang inilah yang cuba dimomokkan, yang cuba didoktrinkan oleh sebahagian kelompok. Dia kata kalau kita nak minta kat Tuhan, kita nak doa kat Tuhan, Tuhan tu jauh, kita tak layak, kita nak kena pi dekat orang yang dekat dengan dia. Sedangkan Nabi SAW, dia paling dekat dengan Allah, dia paling rapat dengan Allah. Inni atqakum lillah, aku yang paling bertakwa kepada Allah. Dia juga tak suruh orang minta dekat dia. Betul tak? Tuan-tuan kena faham ni, ini gambaran asas agama. Sebab itu saya kesian orang-orang kampung nak pergi Mekah, dia pergi Mekah, dia nak pergi Mekah, dia nak pergi Mekah, dia nak pergi Mekah, dia pergi habaq dekat orang yang duduk padang pau. Dia tahan jangan lupa doa kat aku. Hang nak pergi Mekah, hang pergi doa lah. Faham tak tuan? Kita doa, Allah dekat. Allah tak kata pula dia dekat apa? Dia dekat dengan orang-orang yang tertentu, dia tak habaq. Dia hanya dekat dengan golongan ustaz, golongan ulama, dia tak habaq. Ada dia habaq lagu tu. Dia kata apa? Dia kata dia dekat dengan hambanya. Selagi mana seseorang itu hambanya, dia dekat dengan hamba itu. Maka setiap orang di atas nama hamba, dia boleh minta dengan Tuhan, kerana Tuhan bagi tahu dia dekat dengan dia. Tuan-tuan nampak? Maka satu orang doa, dia kata hang boleh ke doa? Hang pun tak tahu mana. Aku hamba Allah. Allah kata dia dekat dengan hamba dia. Aku boleh doa. Maka doa, saya nak sebut dan nak kempen tuan-tuan, kita nak masuk bulan Ramadan ni. Nak buka puasa pun tak payahlah duk tunggu Tok Lebay doa. Ni duk tengok Tok Lebay doa. Habis tarawih doa. Tak payah duk tunggu. Doa tak perlu tekong, bukan nak main takraw. Saya tak mau kata kat orang pasal masuk bulan Ramadan dah, tapi depa pergi rakam juga. Dia rakam sangat semangat sikit.
Tadi saya ingat tuanku ada kan. Tuanku beritahu kita minta maaf, dia nak berangkat pergi, dia rushing sikit. Saya tak apa tuanku, masih. Itu memberi green light untuk saya dengan serakahnya berceramah. Tapi saya nak habaq kat tuan-tuan, doa pada mutaakhir ini telah dieksklusifkan. Tahu eksklusif? Sehingga sebahagian orang tak boleh doa, dia kena bergantung pada doa orang. Sehingga dia nak minta apa-apa pun dia kena pergi cari. Sedangkan Allah sebut, fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, dan aku akan memperkenankan sesiapa sahaja daripada kalangan hamba-Ku yang dia berdoa kepadaku. Doa, tuan-tuan, doa. Kita dalam bulan Ramadan ni, sebelum buka puasa mustajab doa, bangkit makan sahur mustajab doa, banyak waktu mustajab doa. Apa-apa dia akan cari orang tukang baca doa. Kawan ni tolong baca doa, kawan ni tolong baca doa. Lepas tu lagi teruk, tu satu tajuk lah, tolong baca doa ni. Yang pergi keramat ni. Sedangkan Tuhan dekat dengan kita. Tuhan bukan saja dekat dengan dia, Tuhan juga dekat dengan kita. Ini gambaran yang patut kita jelaskan. Boleh tuan? Jadi saya nak ambil 3 kesempatan, 3 poin khulasah kepada apa yang saya sebut dalam tazkirah ringkas, mengisi ruang waktu yang ada. Ini peluang yang Tuhan telah buka untuk saya dan tuan-tuan. Yang mana peluang ini sebahagian besar orang tak dapat untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Hanya tinggal pada diri kita, sama ada kita nak ambil ataupun tidak. Dan kita harap tuan-tuan, Allah kata la'allakum tattaqun, mudah-mudahan apabila kamu keluar daripada bulan Ramadan ini kamu bertakwa. Tuhan kata la'alla, dengan harapan mudah-mudahan. Artinya apa? Tak sure. Tuhan tak kata sesiapa sahaja yang selesai dalam bulan Ramadan dia bertakwa, terdiri daripada kalangan orang bertakwa. Tuhan tak kata direct, Tuhan tak kata confirm. Tuhan kata la'allakum tattaqun, mudah-mudahan hampa bertakwa. Artinya Tuhan tak bagi jaminan lah. Barangkali ada orang yang masuk, keluar tak dapat takwa. Maqasid, objektif, hadaf yang paling besar puasa ni bukan berapa banyak tarawih dia semayang, bukan berapa banyak Quran dia khatam, bukan berapa ratus ribu dia sedekah, tapi adakah dia dapat takwa. Takwa ni maksud bila dia keluar, dia takut kat Tuhan. Ada orang semayang beratus rakaat tak takut kepada Tuhan? Ada. Sedangkan ada orang yang baca selawat tak berhenti sat pun, berbohong atas nama Nabi pun ada, berdusta atas nama Nabi pun ada, tak takut kepada ancaman neraka. Sebab itu kita kata takwa adalah natijah kepada puasa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati saya, rahmati tuan-tuan semua. Allah berkat negeri ini dan Allah Ta'ala berikan peluang untuk kita mengimarahkan betul-betul Ramadan ni. Pulun betul-betul tuan-tuan. Salat, sekali itu imam baca, hayati betul-betul bacaan imam, biar kita merasa ini adalah salat kita yang terbaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.